Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustazah Isfadiah dan juga Puan Azidah. Puan Azidah. Tapi dia kata tadi tak ada masalah, cik pun boleh. Cik Puan. Cik Puan. Okey. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan lagi perbincangan, kita ada di talian sekarang Dr. Abdul Basit Haji Abdul Rahman ataupun Abu Anas Madani untuk kita membincangkan apakah isi intipati buku Husnul Muslim, Perisai Muslim. Ini adalah himpunan doa dan zikir sunnah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Doktor? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah, syukran. Doktor, kita nak bercakap, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Doktor sebab sudi untuk bersama kami secara langsung hari ini dan kita nak mengetahui Doktor tentang buku Perisai Muslim ni. Mungkin Doktor boleh ulaskan dan apa yang menariknya tentang buku Perisai Muslim ni Doktor. Silakan. Ya, terima kasih. Buku Perisai Muslim yang saya terjemahkan ini daripada kitab bahasa Arab yang disebut dengan Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Kitab ini adalah merupakan himpunan zikir dan doa yang dipetik daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga daripada beberapa riwayat asar sahabat. Jadi buku ini kecil saja disusun oleh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani hafizahullah. Dan waktu saya belajar tahun 2000 dulu, saya telah terjemahkan buku ini sewaktu saya di Madinah, di Universiti Islam Madinah, dan mendapat keizinan daripada penyusun asal. Jadi alhamdulillah buku ini terkandung dalamnya amalan ataupun zikir bermula daripada kita bangun tidur sampai ke tidur balik. Jadi merangkumi seharian. Semua amalan ini. Orang daripada bangun tidur, apa yang dia nak buat? Pergi ke tandas, pergi ke masjid, pergi ke pejabat, naik kenderaan. Jadi semua lengkap dalam ni, alhamdulillah. Yang menariknya, iaitulah buku ini berdasarkan pada sanad hadis. Ada yang sahih, ada yang darjah hasan dan yang boleh beramal dengan riwayat-riwayat yang disebut di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalaulah masyarakat ambil buku ni, jadi satu pegangan yang tidak diragukan. Jadi kita beramal dalam keadaan kita tenang. Dan setiap bacaan ataupun zikir itu disebut di nota kakinya rujukan. Semua ada rujukan betul? Semua ada rujukan dan disebut tentang darjah hadis. Sebahagiannya disebut dengan kelebihan-kelebihannya sekali. Betul. Alhamdulillah. Contohnya siapa dia berzikir 4 salat kan 33 kali subhanallah sampai ke alhamdulillah Allah akbar itu disebut diampunkan dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini sekaligus menggalakkan para pembaca untuk beramal dan mengekalkan bacaan itu. Masya-Allah. Okey, jadi doktor, terima kasih kami ucapkan di atas perkongsian dan juga atas usaha dalam mengalih bahasa Husnul Muslim ini. Moga ini boleh kita jadikan panduan kepada masyarakat kita khususnya untuk mengamalkan amalan-amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Doktor. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi betul apa yang dikatakan oleh doktor tadi kalau kita tengok ini adalah satu buku yang cukup bernilai pada kita semua iaitu ada macam-macam, ada doa orang musafir dan sebagainya, dan juga dalam nota kakinya disebutkan kelebihan-kelebihannya dan sebagainya, insya-Allah. Dan jadi, kalau saya sendiri pun Amy, kalau saya pilih buku lah, buku tentang agama yang ada dalil saya memang akan pilih yang mana dalil itu memang dalil yang mempunyai kredibilitinya. Kita tak takut kalau ada hadis, sebab kadang-kadang ada hadis yang dhaif, memang kita boleh beramal dengannya, tetapi takut-takut kita jadikan dia hujah dan hujah itu tidak boleh dipakai. Dan apalagi kita nak tamasuk dengan benda itu. Nanti yang cerita pasal tamasuk kita hold dulu sebentar. Okey. Jadi kita berbalik kepada perbincangan yang akan kita bincangkan selepas ini insya-Allah, iaitu berkenaan dengan kedaulatan negara dari konteks keislaman. Jadi bersama kita tetamu yang cukup istimewa insya-Allah, iaitu Encik Faris Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan sihat? Baik, alhamdulillah. First time selalu. Selalu. Saya adalah jemputan bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum selalu. Macam khas Ustazah. Merupakan salah seorang aktivis NGO insya-Allah. Okey. Dan mungkin kita nak berbincang tentang kedaulatan dari sudut ke konteks Islam itu sendiri, dan pada pandangan tuan sendiri, bagaimana kedaulatan itu boleh dilaksanakan mengikut nilai-nilai Islami di negara kita? Silakan.
Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah wa ta'ala billahi masyaallah amma ba'du. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kerana dijemput setelah sekian lama tidak ke udara dan hari ini dijemput dengan baiknya. Dan apabila saya menerima tajuk ini itu semalam, saya terhimbau terus dengan keadaan anak-anak Palestin yang sebenarnya hidup dalam keadaan tidak tentu hala, tidak tentu arah. Perjuangan mereka untuk membebaskan Tanjung Gaza itu adalah satu perjuangan yang perlu kita nilai dari satu mata hati yang begitu tajam. Bagaimana dalam keadaan mereka yang tidak mempunyai senjata, kelengkapan senjata, mereka tidak mempunyai tempat tinggal, makanan yang cukup, mereka sanggup berjuang habis-habisan demi Tanjung Gaza. Jadi kita, saya juga merungkai salah satu pengalaman oleh saudara Kamrul Zaman, sahabat saya Dr. Kamrul Zaman daripada Haluan. Waktu di situ mereka menceritakan bahawa anak-anak Palestin waktu malam ni diorang tak ada hiburan, TV tak ada, kedai mamak pun tak ada. Apa yang diorang buat adalah diorang duduk antara kalangan mereka tu menceritakan tentang cita-cita dan khayalan mereka. Sekiranya mereka meninggal pada malam itu, syurga manakah mereka akan ditempatkan? Sama ada syurga yang pertama ataupun yang ketujuh. Jadi ini ada kaitan satu elemen yang amat penting dalam kehidupan pejuang-pejuang jihad Islam. Antaranya adalah pandangan mereka dan rujukan mereka kukuh jihad Islam itu adalah semata-mata untuk menuju ke satu-satunya negeri yang kita semua akan pergi, iaitu negeri akhirat. Betul. Jadi kalau banding dengan perjuangan kita pada hari ini, anak-anak muda kita kalau berjuang bila dia tengok TV, tengok bola. Kalau berjuang untuk Harimau Melaya, subhanallah, bukan main lagi, sampai bergaduh-gaduh, baling botol semua segalanya. Dan juga kalau kita berjuang pun di halaman cyber, mereka akan menggunakan foto samaran dan nama samaran. Berbanding dengan anak Palestin. Betul-betul Subhanallah, masya-Allah. Jauh beza Jadi kita nak kena rungkaikan kenapa kita ni perlu fikirkan macam mana Ustazah Isfadiah tadi menceritakan perjuangan untuk mendaulatkan negara Islam, iaitu Malaysia ini adalah satu perjuangan akidah. Ya, betul. Secara tidak langsung. Kerana kalau kita lihat Malaysia ini adalah negara Islam secara rasminya. Majoriti rakyat Malaysia pun adalah beragama Islam. Agama Islam yang dianuti secara majoritinya adalah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang keempatnya ialah kita tahu bahawa negara Islam ini diketuai oleh satu-satunya khalifah Islam duli yang maha mulia daripada kebagingan Yang Agung. Apa lagi yang kita nak? Apatah lagi tanah tumpahnya darahku ini adalah tempat yang kita dilahirkan, dibesarkan, kita ditemukan jodoh, kita memperoleh rezeki, kita dikurniakan zuriat, dan insya-Allah kita juga meninggal di tanah tumpah darahnya kita ini. Betul. Jadi ini adalah perjuangan akidah yang perlu kita laungkan di kalangan generasi muda. Betul. Jadi kalau saya tengok jihad anak-anak Palestin tu, kalau kita nak gambarkan, saya rasa kita lihatlah jihad itu dalam pelbagai konteks. Betul. Jihad kita sebagai seorang rakyat Malaysia beragama Islam, kita boleh salurkan melalui sekiranya kita bekerja kerajaan contoh. Daripada menjaga protokol negara, perhubungan negara dengan negara lain. Kita mempunyai kena pastikan bahawa negara kita sentiasa dihormati, tidak dipandang diperlekehkan oleh negara lain. Ataupun pekerja swasta pun mereka perlu lihat bahawa menjaga ekonomi Malaysia itu penting. Kalau tidak, kita pasti akan dilanyak teruk oleh George Soros sekali lagi. Lantas kita perlu meminta bantuan daripada IMF. Ini adalah jihad. Tetapi sebaik-baik jihad atau setinggi-tinggi jihad yang disebutkan dalam hadis Tirmizi, siapa yang terbunuh, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta, nyawa, agama dan keluarganya, maka kematiannya adalah syahid. Jadi kalau kita lihat sekiranya Allah mentakdirkan kita berada dalam keadaan di mana khalifah Islam isytihar jihad, semua rakyat tak kira ahli profesional, petani, tukang bersih tepi jalan tu ke, mereka patut bangkit sesuai dengan surah At-Taubah yang dikata, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang kepada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan hidup di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
Jadi itulah yang antara lain yang kita kena faham, bahawa perjuangan mencintai negara ini adalah perjuangan akidah. Kedua, jihad sebagai jihad adalah jihad sehingga membenarkan kita mati syahid. Kelebihan kalau kita nampak semangat orang berjihad ni untuk agama Islam, untuk Allah SWT, untuk syurga, untuk memperoleh keredaan Allah, termaktub dalam peristiwa Badar, 313 orang melawan 3,000 orang. Bayangkan 313 orang nak kalahkan 3,000 orang, masya-Allah, subhanallah. Secara logik satu orang boleh mengalahkan 10 orang. Saya rasa kalau nak lawan satu orang tu berapa minit? Setengah jam pun tak habis. Jadi kehebatan ini saya rasa dapat dikecapi. Kalau untuk saya lah, formula saya yang saya selalu amalkan dalam setiap solat saya, kalau saya agak lemah sikit dari segi fokus dan pemikiran saya terhadap Allah SWT, saya sentiasa membaca surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Dan dalam ayat ini terdapat dua perkara yang amat penting. Yang pertamanya ialah ilmal yaqin, pengetahuan yang boleh membina keyakinan. Keduanya ialah ainul yaqin, penglihatan yang boleh membawa keyakinan. Itulah dalam peristiwa Badar tadi, apa yang kuatnya adalah umat Islam boleh melihat dengan mata hati yang tajam bahawa Allah itu wujud. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar belaka. Dan dijanjikan di akhirat, bidadarinya dengan syurganya yang subhanallah, tabarakallah, tak akan kita kecapi di dunia ini. Membangkitkan 313 orang, membunuh, mengalahkan 3,000 orang, subhanallah. Jadi saya nak kongsikan juga dalam semangat anak-anak muda, generasi muda waktu Rasulullah SAW. Contoh, kebanyakan mereka yang sudah mati syahid sehingga kan pedang mereka itu lebih tinggi dari mereka. Nak kata yang kecilnya. Subhanallah. Umur 9 tahun, 8 tahun dah pergi berjihad. Kehebatan Umair Himam radhiyallahu anhu, dia kata dia mengopek kulit tamar. Dia kata, sesungguhnya tamar yang aku makan ini, dia kata, melambatkan aku bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Manusia apakah ini? Tahap jihadnya. Dan akhirnya kalau kita tengok Khalid Al-Walid contohnya. Khalid Al-Walid dia meninggal, bila dia meninggal, walaupun dia meninggal di atas katil, tetapi tidak ada satu bahagian kosong pun yang tidak mempunyai parut pedang. Subhanallah. Dan lihatlah, saya pun nak cakap panjang lebar sebenarnya kalau perlu bagi 1 jam insya-Allah. Tapi yang lebih pentingnya ialah syahid itu menjurus kepada husnul khatimah, iaitu kematian yang begitu sempurna, begitu indah, dalam istilah bahasa Inggeris beautiful death. Dan ini sebenarnya terdapat beberapa perkara yang kita nak kena fikirkannya, seperti yang mana berlaku di Lahad Datu. Antara lain ialah mereka akan terlepas siksa barzah. Yang keduanya ialah mereka juga mampu memberi syafaat di mahsyar bersama-sama dengan para anbiya, ulama. Mereka jatuh ketiga, iaitu para syuhada dan orang-orang mukmin. Yang ketiganya, kiriman doa pahala, subhanallah, begitu banyak. Dan yang keempatnya ialah, bayangkan di dunia ini, Asy-Syahid Syekh Hasan Al-Banna, walaupun dah berpuluh tahun dia meninggal, namanya Asy-Syahid itu dia agung-agungkan sehingga ke hari ini, subhanallah. Jadi antara lain lah yang saya nak kongsikan, saya rasa macam mana kita nak peroleh jihad ni, maka ustaz saya lah, guru saya bernama Syekh Ahmad Fahmi Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki, dia sentiasa ingatkan bahawa untuk mengetahui kehebatan negeri akhirat ni, kita perlu ada ilmu. Ilmu tanpa amal sia-sia. Amal tanpa ilmu sesat. Jadi sebaiknya antara buku-buku yang kami pelajari adalah Hidayatus Salikin, yang boleh menunjukkan bagaimanakah untuk kita menyedari bahawa Allah itu wujud, sayang pada Allah dan takut pada Allah. Inilah itu Hidayatus Salikin fi Suluki Lakil Mutakin, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah, menceritakan bagaimana kita ingin bermula dari langkah yang pertama sehinggalah kita menuju ke akhirat. Cukup dengan ilmu fiqh, ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Saya rasa ini adalah pembukaan bicara kata untuk kita bangkitkan semangat kita berjuang demi negara yang kita cintai, Malaysia, negara yang berdaulat. Itu dia satu perkongsian yang saya rasa cukup padat dengan info-info yang masya-Allah, dan juga dengan pengetahuan yang dapat kita imbau balik sejarah daripada Rasulullah SAW untuk diaplikasikan dalam kehidupan pada hari ini. Tapi kan
kita lihat kan, kita sering memberi ataupun menerangkan kepada generasi muda tentang kehebatan para sahabat. Ya, sejak umur 9 tahun, 8 tahun mereka telah berjuang. Jadi bagaimana pendekatan yang kita ingin gunakan, Tuan, untuk pastikan generasi muda kita hari ini tahu bahawa segala yang kita lakukan untuk negara ini adalah jihad. Betul. Silakan. Nah, sebenarnya gini, akhirnya bila kita sudah meningkat dewasa, bila kita sudah berumah tangga dan kita mempunyai anak, dan barulah kita sedar bahawa subhanallah, banyak yang kita tidak lakukan sebelum ini, ataupun ibu bapa kita tertinggal atau meninggal, terlupa untuk meninggalkan pesanan-pesanan yang baik. Saya rasa ianya sentiasa bermula daripada ibu bapa. Ibu bapa yang inginkan anak-anaknya kalau boleh memberikan syafaat di akhirat besok supaya mereka dibebaskan daripada siksaan barzah. Ibu bapa yang inginkan bahawa anaknya dapat mempelajari sebanyak ilmu yang mungkin dan diberikan dan dikirimkan untuk mereka besok. Yang ketiga, ibu bapa yang inginkan anaknya menyumbang seberapa banyak mungkin kepada orang ramai supaya menjadi khalifah Allah di muka bumi. Jadi ini adalah titik tolak kepada perjuangan ketamadunan bangsa yang macam mana Al-Ghazali cakap. Apa dia kata? Kalau nak lihat sesebuah negara itu, lihatlah pada generasi mudanya hari ini. Sultan Al-Fatih masa dia berjuang untuk mendapatkan subhanallah, Konstantinopel, Istanbul hari ini, dia sentiasa menitik beratkan macam mana kita nak kumpulkan golongan-golongan ulul albab ni, yang bangun malam, yang tak tidur. Dan saya difahamkan Konstantinopel itu dimenangi dengan pelbagai cara sehingga satu perkara yang tidak dilaksanakan, iaitu sunnah Rasulullah SAW, iaitu menggunakan siwak. Sekecil-kecil siwak itu pun menjadi satu titik tolak kepada kejayaan, critical success factor bagaimana Konstantinopel itu dijajah. Kerana masa masa orang umat Islam nak berjuang tu, dia nampak apa? Kayu, sehingga diteropong di atas tu, kata, ya subhanallah, kita macam mana ni? Dia orang pun makan kayu. Ini manusia mana ni? Dan itu menimbulkan kegentaran di kalangan kita. Allah campakkan. Betul. Itu dia antara bagaimana cara untuk kita sebagai anak muda ni nak membangkitkan rasa dalam memperjuangkan ni. Yang paling penting sekali ialah bila kita mengimbau kembali sirah-sirah dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Dan kalau kita tahu, kita faham apa sebenarnya yang Allah janjikan, insya-Allah kita akan bersemangat. Faizi, macam mana budak nak makan tamar ataupun bersegera nak ni. Saya nak ceritakan sikitlah, kalau tak nak pun macam tadi, ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu pun sesat. Jadi apa yang kita perlu ada ialah selain daripada ibu bapa, kita kena ada guru-guru. Dan pastikan ilmu agama yang diajar itu adalah ilmu yang bersanad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara lain adalah Hidayatus Salikin, tuan-tuan. Dan antara lain Sirus Salikin. Subhanallah, banyak lagi yang kita nak kaji, dan ini adalah pembuka kepada kita untuk menyiapkan diri menuju ke negeri akhirat, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Feiruz. Insya-Allah ada jodoh, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi, insya-Allah. Kita berkongsikan. Memang sebenarnya banyak lagi kita nak tanyakan, kita nak kongsikan bersama dengan tuan sendiri, tapi tak apa, insya-Allah kita akan ada peluang lagi masa hadapan. Dan terima kasih sekali lagi kepada tuan dan para penonton. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu tanpa amal macam pokok yang tak ada buah. Tak ada buah, tak guna, apa kata, sia-sia. Kita nakkan kata kemanisan buah itu. Jadi diharapkanlah kita beramal dengan ilmu yang kita timba. Betul. Okay? Dan juga tapi yang paling kena timba dulu. Kena timba dulu, jangan terus amal kan. Peliklah nanti kan. Dan yang paling penting sekali, beramallah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Insya-Allah. Baiklah para penonton, kita akan berehat seketika selepas